Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sama ada nikmat yang kita sedari dan kita syukuri atau nikmat yang kita lupakan. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan pada malam ini saya ingin memfokuskan huraian kepada persoalan yang berkaitan dengan amal ibadah puasa dari sudut syariat dan juga tarekatnya. Seperti yang kita sedia maklum, tak lama lagi ataupun sehari dua lagi lah, kita akan diperintahkan, difardukan untuk melaksanakan amal ibadah puasa, iaitu kewajipan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Jadi untuk melaksanakan ibadah ini supaya tercapai maksud, tercapai tujuan pensyariatannya itu, maka kita perlu tahu sedikit berkaitan dengan amalan ini dari sudut syariat zahirnya atau hukum fiqahnya, dan juga dari sudut kerohaniannya ataupun aspek tarekat dan hakikatnya. Bila amal ibadah puasa kita laksanakan berasaskan kepada pedoman-pedoman hukum syariat dan juga hukum tarekat tadi itu, mudah-mudahan puasa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan hasilnya. Yang akan saya cuba untuk ketengahkan untuk kita sama-sama fikir, renungi dan ambil manfaat daripadanya. Muslimin muslimat yang dimuliakan, seperti yang sedia maklum, ibadah puasa Ramadan ini adalah merupakan suatu kewajipan, kecuali ke atas orang-orang yang uzur dan sebab-sebab lain seperti musafir dan seumpamanya. Perkara ini, mengenai kewajipan ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran.
yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, kutiba telah ditetapkan, yakni telah diwajibkan, telah difardukan ke atas kamu melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa Ramadan yang menjadi kewajipan kita untuk melaksanakannya. Jadi ibadah puasa Ramadan ini adalah merupakan suatu kewajipan yang ditaklifkan ke atas setiap mukallaf, kecuali yang ada keuzuran-keuzuran yang diberikan oleh syarak. Antara keuzurannya itu adalah orang yang sedang dalam musafir, maka dia diharuskan untuk berbuka, tetapi diwajibkan menggantikannya pada waktu-waktu yang lain. Jadi orang yang bermusafir ini dia ada pilihan untuk mengekalkan puasanya itu atau berbuka kerana mungkin perjalanannya susah, sukar, maka diharuskan baginya untuk berbuka tetapi wajib diganti. Jadi golongan ini dikecualikan seketika daripada kefarduan itu. Demikian juga orang-orang yang uzur, orang yang sakit dan uzur, iaitu sekiranya sakitnya itu sakit yang berpanjangan yang tidak membolehkannya untuk berpuasa, maka tidak ditaklifkan lagi ke atasnya untuk melaksanakan ibadah puasa ini, tetapi diwajibkan ke atasnya gantian, iaitu membayar fidyah setiap hari secupok barang makanan. Jadi orang tua yang menghadapi masalah untuk berpuasa ni tak dapat melaksanakannya, maka itulah caranya diberi kelonggaran, keuzurannya itu, kerana sakitnya itu. Jadi sekiranya sakitnya itu berpanjangan, tak kiralah sama ada dia muda ke dia tua ke, maka diberi kelonggaran itu. Jadi jangan kita sangka yang sakit tua saja diberi kelonggaran. Yang muda pun sekiranya dia mengalami sakit yang tidak membolehkan dia berpuasa, dan ini menurut nasihat pakar lah, merujuk kepada doktor, maka dia diberi keuzuran, tidak ditaklifkan untuk melaksanakan ibadah puasa ni, dan dia kena ganti dengan membayar fidyah. Atau sakit yang sementara, dia sakit pada waktu beberapa hari berpuasa atau sebulan berpuasa, pada waktu itu dia sakit yang tidak membolehkan dia untuk dia berpuasa kerana masalah penyakitnya itu dan rawatannya itu, maka dia dibenarkan, diberi keuzuran untuk tidak berpuasa, tetapi wajib diganti balik pada waktu dia sihat. Pada waktu sihat kena diganti balik. Ini kelonggaran-kelonggaran yang diberi berkait dengan kewajipan itu. Demikian juga masalah orang yang sekarang ini menghadapi penyakit seperti lelah yang mungkin tak boleh nak bertahan lama, sampai masa tertentu dia terpaksa makan ubat dia tu, kalau tidak dia akan mengalami penyakit yang memudaratkan diri dia, dan telah diberikan atau disaranan oleh doktor tentang keadaan dia tu. Jadi untuk dia puasa sehari itu mungkin tak lepas, dia terpaksa guna obat. Ini juga termasuk, dan ikut kaedah mazhab kita ini, maka dia dikendaki sekiranya dia sembuh nanti dia gantilah, kalau tidak dia kena bayar fidyah untuk hari itu. Sekalipun ada beberapa pendapat yang dikemukakan hari ini membenarkan dia untuk berpuasa dengan keadaan makan memasukkan obat tertentu ke dalam tu sekalipun ada sesengguh pandangan tu, itu pandangan-pandangan yang tersendirilah. Tapi apa yang kita pegang dalam pedoman mazhab kita ni, bahawa orang itu termasuk orang yang diberi keuzuran untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib menggantikannya kalau dia sihat nanti, atau sekiranya tidak ada ruang untuk sihat,
maka difidyahkan, dia kena bayar fidyah. Baik, kemudian puasa ni satu amal ibadah yang bukan saja dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga telah dilaksanakan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan ini dapat kita faham daripada ayat yang sama, yaitu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari ayat ini memberikan kefahaman kepada kita, kita dapat mengambil kefahaman bahawa amal ibadah puasa ni, puasa Ramadan ini yang difardukan ke atas kita ini juga telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Jadi kesimpulannya dalam perkara ini bahawa kita ni sebagai umat Nabi Muhammad yang diperintahkan melaksanakan ibadah puasa bukan satu-satunya umat manusia yang melaksanakan ibadah ini. Ibadah ini telah pun dilaksanakan oleh umat-umat yang terdahulu, umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Kemudian ayat ini juga menyatakan tentang tujuannya, la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai takwa Allah. Inilah tujuan puasa yang akan saya terangkan nanti sewaktu menjelaskan puasa dari sudut tarekatnya. Baik, kemudian perkara lain yang berkaitan dengan puasa itu ialah dari segi penakrifannya, ta'rifan. Perkataan puasa ini dari segi bahasanya maksud menahan diri, umum. Jadi dari segi bahasanya as-saum, bahasa Arab as-saum, makna yang lain, perkataan yang lain adalah al-imsak, ditahan diri dia. Itu dari segi bahasa. Jadi orang yang menahan dirinya itu, maka dia dikatakan berpuasa, seperti dia tahan diri dia daripada bercakap sehari dua hari. Dari segi bahasa boleh dikatakan dia berpuasa. Dia tahan diri dia daripada mendengar sesuatu, contohnya dia tahan telinga dia tak mau dengar tu ni, dia kawal dan apa tertentu. Dari segi bahasa dia boleh dikatakan berpuasa. Tetapi puasa ini sudah menjadi istilah, telah menjadi istilah yang ada makna-makna yang tersendiri. Jadi secara mudahnya, puasa ini adalah menahan diri kita daripada makan, minum, bersekedudukan dan juga perkara-perkara lain yang boleh membatalkannya dalam tempoh masa tertentu. Itu sudah menjadi makna istilah dengan niat. Jadi itu gambaran umum tentang ibadah puasa, iaitu kita tahan diri daripada perkara-perkara berkenaan tadi itu dengan niat berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan tengok satu dua perkara di aspek syariatnya ini, supaya amal ibadah yang kita buat ini ada pedoman dia. Pertama sekali berkaitan dengan niat. Niat puasa ni secara mudahnya kita berniat bahawa aku melaksanakan ibadah puasa kerana Allah Ta'ala, puasa Ramadan. Aku melaksanakan ibadah puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala pun cukup memadai. Kalau bahasa Arab tu berbagai versi lah, ayat-ayat Arab tu berbagai-bagai bentuk boleh lah. Tapi Melayunya secara mudah, iaitu aku berniat untuk berpuasa Ramadan esok kerana Allah Ta'ala. Esok lah, kalau esok. Jadi dalam mazhab Syafi'i dikendaki setiap orang tu berniat setiap malam dia berpuasa, setiap malam. Ini petua dalam mazhab Syafi'i. Setiap malam dia kena berniat. Maka sebab itu menjadi kelaziman yang dipraktiskan, dilaksanakan oleh orang-orang tua kita dulu, yang mungkin hari ni orang banyak dah tinggal dah kerana macam-macam lah. Nanti kita tengok kalau ada kesempatan nanti. Iaitu mereka ini bila sudah berterawih,
mereka akan mengungkapkan kalimat niat ini untuk memperingatkan orang ramai. Dan ini satu perkara yang baik, sekalipun tidak berlaku zaman Nabi, tetapi menurut faham secara mudahnya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kiki macam ni tidak dikira sebagai perkara bid'ah yang buruk. Jadi kita ingat dulu orang tua kita lepas sembahyang tarawih tu, hujung tu sebelum witir atau selepas witir, mereka ramai-ramai melafazkan kalimah niat tu untuk memperingatkan. Lafaz tu sebenarnya untuk memudahkan niat kita tu, supaya kita faham, kita tahu, kita sedar kita niat untuk berpuasa esok. Itu kalau orang di arwah zaman arwah tauqi saya dulu tu, ini biasalah malam-malam dia akan sebut ramai-ramai tu, nawaitu sauma ramadan, nawaitu sauma ramadan, ada lillahi ta'ala gitu, ada disebut untuk memperingatkan. Sebab apa? Kerana petua dalam mazhab Syafi'i kena niat setiap malam puasa. Kalau kita terlupa niat, maka hari itu tidak dikira berpuasa, kita kena ganti. Walau bagaimanapun disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam mazhab Hanafi, seseorang tu dia boleh berniat sebulan. Ini petua dalam mazhab Hanafi. Dia boleh berniat saja aku puasa sebulan Ramadan. Jadi dalam mazhab Syafi'i menerima konsep ini. Dan dalam mazhab yang kita belajar dalam Syafi'i, petuanya itu kena niat setiap malam tu. Maka ulama-ulama fiqh kita menyatakan, kerana kita bimbang, takut terlepas tadi, takut terlupa, terlepas niat dan sebagainya tu, tak kira sehari dua hari ingat lagi, bila lama galik dah ingat, dah jadi kelaziman. Dibimbangi takut terlepas niat tadi tu, kita terlalai dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk mentalfik pandangan dalam mazhab Hanafi tadi tu. Kata orang nak kapuh supaya kalau terlupa terpakai yang itu, dan talfik untuk tujuan mengelak daripada kemudaratan ini, terlupa ni, maka dibenarkan. Ulama-ulama fiqh kita menetapkan kita boleh mentalfik pandangan-pandangan lain dalam mazhab lain itu atas keperluan. Untuk ambil ringan tak boleh. Kita nak cari pendapat orang ringan, ambil mazhab ni sikit, ambil mazhab ni sikit sehingga jadi hujung tu, itu tidak dituntut oleh ulama-ulama fiqh kita. Sebab mungkin ada orang akan pilih pandangan hak ringan-ringan. Setiap mazhab ni dia ada petua berat sikit, ada bahagian ringan dia tu dia ada belaka. Syafi'i pun ada, Hanafi pun ada, Maliki pun ada. Ada bahagian hak ringan sikit, ada bahagian payah dia, berat dia. Jadi kalau kita nak talfik, ambil kotik orang ringan belaka ni, capur, itu panggil mazhab rujung. Ni ulama-ulama fiqh kita tidak mengharuskan, kerana ada unsur mengikuti hawa nafsu, dia pilih orang ringan saja. Tapi untuk tujuan mengelak kemudaratan terlupa itu sehingga menyebabkan dia dikira tak berpuasa hari itu diperbolehkan kita talfik dalam mazhab Hanafi. Maka kita niat secara mudahnya atas talfik mazhab Hanafi ini, kita niat pada malam pertama tu berpuasa sebulan Ramadan. Kemudian pada tiap-tiap malam niat semula sekali lagi pula memenuhi tuntutan mazhab Syafi'i. Itu lebih selamat, itu lebih baik. Itu berkaitan dengan niat. Kemudian puasa ni seperti yang sedia maklum, menahan diri daripada makan dan minum antaranya. Jadi makan dan minum ini dalam tempoh tertentu. Makan, minum berkedudukan dan perkara-perkara lain lagi yang boleh membatalkan puasa itu, seperti yang disenaraikan, yang dibahaskan, disebut dalam kitab-kitab fiqh. Jadi antara isu yang berkaitnya ialah tentang makan dan minum ini. Sekiranya berlaku dalam tempoh kita berpuasa, ni boleh membatalkan, kecuali benda tu berlaku secara tidak sengaja. Dengan erti sekiranya seseorang itu termakan, terminum secara tidak sengaja, maka dia tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau tengah hari itu dia terlupa, dia tiba-tiba makan, dia minum, kemudian dia teringat, bila teringat dia kena berhenti lalu, puasanya itu masih sah dan dia kena teruskan. Jadi tidaklah bererti oleh kerana dia sudah makan dah ni, dia sudah minum dah ni, maka batal dah puasa dia tu, kena ganti semula.
Jadi bila makanan dan minuman ini berlaku secara tidak sengaja, walaupun berulang kali, mungkin ada setengah orang tu mungkin tak tahulah ingatan dia ke mana tu, mungkin dia jadi dah ingat dah lalu, mungkin berulang kali, sebulan tu 3-4 kali dah ingat makan, mungkin berlaku. Tapi kalau orang-orang biasa kita ni, kalau sekali tu mungkin boleh terima lah, tapi kalau main 2-3 hari sekali, 3 hari sekali tu payah kau kita nak terima. Main dah ingat semua. Oh dah ingat itu payah kita nak terima. Tapi kalau betul sungguh, tak ada masalah lah. Kalau betul sungguh, memang dia terlupa, jadi puasanya masih sah, dia kena teruskan puasa. Tapi pada waktu dia ingat tu, dia kena segera berhenti daripada makan dan minum dia. Tak boleh disambung sekali, nak habis sikit lagi. Bila nak habis dah ni, habis lalu lah. Jangan, dia sedar saja, stop terus, dan puasanya masih dikira. Baik, kemudian itu berkait dengan makan minum. Sikit banyak, jenis apa-apa, itu tak dikira. Kemudian antara perkara yang penting yang perlu kita faham berkait dengan puasa ini, berkedudukan ataupun jima' lah pada waktu berpuasa itu, dalam tempoh berpuasa itu. Adapun pada waktu malam harinya, maka tidak ada masalah lah. Sebagaimana kita boleh makan dan minum pada waktu itu, maka boleh juga berkedudukan atau jima' dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi pada waktu berpuasa itu, sekiranya berlaku kes ini, berlaku persetubuhan ini dengan isterinya tu, maka dia bukan saja boleh membatalkan puasa dia tu, tapi dia kena bayar kifarat denda. Dia kena tunaikan kifarat dia tu. Kifaratnya sangat berat, iaitu dia kena ganti setiap hari yang dia batal dengan sebab jima' tadi tu, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya setiap hari kena puasa 2 bulan. Kalau miss hari, mula semula puasa, dekat nak habis dah 2 bulan, 2-3 hari lagi, tiba-tiba tak puasa, sambung semula tak jadi, mula semula. Berat kifarat dia. Jadi berjaga-jaga, jangan sampai berlaku kejadian ini pada waktu berpuasa. Dia bukan saja membatalkan puasa, tapi dia kena bayar kifarat. Kecuali kitab-kitab fiqh menyebut kecuali kejahilan, dia tak tahu, maka itu dimaafkan. Dulu ada, tak maaf lah, bahasa lucuh sikit lah, ada makcik tanya saya, tanya kita lah tentang kes ini. Dia baru tahu, rupanya bila berkedudukan di bulan Ramadan ni, pada waktu berpuasa tu, dia boleh membatalkan kembali kifarat. Dan warna ni dia lama ngadah dah hidup beramal gini ni. Dia tak tahu hukum. Kuana dia tu. Banyak tahun dah dia terlibat benda gini dia tu. Jadi kitab fiqh mengatakan sesuatu kes ini kalau berlaku dengan kejahilan, maka dimaafkan. Ini yang disengajakan. Cuma masa kita mengaji fiqh dulu, adalah tutup guru mungkin dia beri pedoman ni kepada orang yang mungkin nafsu dia agak tinggi dan dorongan yang tinggi, sehingga dia mungkin tak dapat nak kawadi dan sebagainya. Tapi jangan jadikan ini sebagai nasihat. Sedangkan petua tutup guru khabar dulu, sekiranya seseorang menghadapi dorongan nafsu yang kuat sehingga tak dia nak kawal diri, nak mengelak daripada dia batalkan puasa dengan berkedudukan tadi sehingga dia kena bayar fidyah tu, ada petua guru dia kata batalkan puasa dulu dengan cara makan minum dulu, batalkan dulu. Itu sekiranya berlaku. Tapi ini jangan anggap satu nasihat ni, jangan anggap satu nasihat, nak khabar pedoman supaya nak mengelak daripada orang tu dalam keadaan tertentu yang mungkinlah setengah orang berlaku keadaan dorongan nafsu yang tinggi dan sebagainya, dan menyebabkan dia ni tak nak kawal dengan sebagainya, dan supaya tidak kena denda tu. Begitulah, ada sesetengah guru kita beritahu pedoman begitu. Tapi nak beritahunya bahawa puasa yang dibatalkan dengan cara jima' ini, dia bukan saja batal puasa, tapi dia kena bayar fidyah, dan dia kena kifarat fidyah. Dia bukan bayar fidyah, dia kena kifarat puasa tu dengan gantian puasa 2 bulan berturut-turut untuk setiap hari
yang puasanya batal kerana itu. Ini sekiranya dia tahu hukum. Bagi yang jahil tentang hukum ini, kita ulama-ulama kita menyebut dalam kitab-kitab fiqhnya diberi kemaafan. Baik, kemudian dan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa ni disebut dalam kitab-kitab fiqh. Antaranya gila. Gila, seorang tu bila terkena penyakit gila, sama ada gila berterusan ke atau gila seketika saja pada waktu dia sedang berpuasa, dia juga boleh membatalkan puasanya. Tapi gila dengan pitam lain. Gila dengan pitam lain. Gila ni penyakit, satu jenis penyakit gila itu. Ini para doktor lah yang tahu membezakan mana gila mana pitam ini. Sekalipun kita nampak macam ada beberapa kemiripan tu, tapi nak beritahu bahawa salah satu perkara yang boleh membatalkan puasa itu bila seorang tu kena penyakit gila. Sekalipun sekejap dia kena, dia boleh membatalkan puasa hari itu. Ada orang yang kena gila sekejap. Dan beberapa perkara lain lagi saya tak nak sentuh di sinilah, tentang perkara yang boleh membatalkan puasa. Baik, salah satu perkara lain yang saya nak sebut tentang amal ibadah puasa ni, dan ini mungkin timbul isu berkaitan dengan sahur dan berbuka. Kerana berpuasa ni kita menahan diri daripada makan dan minum, bersekudukan dan perkara lain yang membatalkan puasa dalam tempoh tertentu ni. Jadi dimulai dengan bersahur tu imsak, kemudian pada waktu iftar berbuka tu. Imsak ini kita sedia maklum ada kalender tu yang tulis 10 minit sebelum subuh, itu dikira tempoh basi. Basi ni ambil lajok. Dia sebenarnya beberapa minit sebelum masuknya waktu subuh. Kadang-kadang 4 minit, 5 minit, tapi ambil cara mudah je basi awal sikit. Itu kerana nak ambil jalan selamat lah. Jadi ikut kaedah mazhab yang kita pakai, bahawa bermulanya kita dilarang untuk melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa itu bermula daripada waktu imsak tu. Waktu imsak. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang mengatakan boleh lagi sampai sebelum sembahyang subuh boleh makan lagi, jangan pakai lah. Dan kita pun ada rakaman-rakaman video yang disebarkan sehingga lepas orang azan, lepas sembahyang sunat, minum air lagi, makan lagi. Ada juga. Kalau ada orang sebarkan pandangan tu, jangan pakai lah. Pakai pedoman dalam mazhab kita, iaitu benda ni bermula dengan imsak. Waktu tu sudah sedia maklum, ada dalam jadual tu. Demikian juga pada waktu berbuka, pastikan masuk waktu dengan yakin. Jangan teragak-agak. Jangan kita terkeliru dengan dorongan supaya menyegerakan, sunat menyegerakan berbuka. Sunat menyegerakan berbuka tu bukan berarti dekat nak masuk waktu tu wah kema duduk mulut dah. Bukan itu masuk segera gitu tu. Kita lepas segera tunggu gini dah ni. Masuk ya lalu sumbat dalam. Itu bukan masuk segera. Itu gaduh, orang itu gaduh. Segera ni maksudnya bila masuk waktu kita dah buat kerja lain dah, kita terus berbuka. Itu. Jadi kadang-kadang berlaku disebabkan kerana mungkin keliru dalam memahami kesegeraan ini, kadang-kadang sebahagian kita ni tak cana tentang masuk waktu. Kerana syarat kita ni berbuka ni yakin, dia yakin sudah masuk waktu. Biarlah dia lajak sikit pun, tapi dia yakin sudah masuk waktu berbuka. Jadi kalau dia mungkin dia rasa tak sedap lagi, biar dia lajak sikit seminit dua, tak apalah, asalkan dia yakin. Kerana itu menjadi perkara asasnya. Jadi dan ini tidaklah bererti dia mengambil sikap yang berlawanan dengan sunnah menyegerakan berbuka itu, tidak. Segera tu bukan bererti macam saya katakan tadi lah, tunggu duk muluk je. Jadi perkara-perkara ini perlu kita ambil perhatian. Baik, kemudian perkara-perkara lain yang saya nak sebut sebelum saya pergi ambil masa ruang sikit untuk melihat aspek tarekat dalam puasa ni, iaitu amalan apakah yang kita dituntut untuk kita laksanakan sepanjang kita berpuasa Ramadan.
Selain daripada kewajipan melaksanakan solat dan juga berpuasa Ramadan ini, amalan apakah yang menjadi tuntutan untuk kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini? Baik, antara amalan-amalan lain yang menjadi tuntutan adalah melaksanakan solat-solat sunat, terutamanya rawatib yang mengiringi solat fardu itu, dan sunat-sunat lain lagi lah. Antaranya juga yang menjadi tuntutan untuk kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kerana ada hadis menyebut, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang mendirikan malam Ramadan, yakni menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah, solat, zikir dan sebagainya, maka diampunkan baginya dosa-dosanya itu yang telah lalu. Ma taqaddama min zambi, dosa-dosa yang lalu tu telah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menghidupkan malamnya. Jadi salah satu amalan yang dituntut sepanjang melaksanakan amal ibadah puasa ni adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah seperti solat, zikir, baca Quran dan sebagainya lagi. Kemudian antara amalan lain yang dituntut untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dan tempoh kita berpuasa Ramadan ini adalah bersedekah. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW sangat ketara sifat judnya itu, sifat pemurahnya itu pada bulan Ramadan ini, yakni bersedekah kepada orang fakir miskin atau kepada orang kaya kita panggil hadiah, kepada fakir miskin dipanggil sedekah. Itu dituntut, salah satu daripada amalan keutamaan yang dituntut kita laksanakan sepanjang kita beribadah, melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Dan termasuklah dalam pengertian sedekah ini, iaitu menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Itu termasuk. Dan Nabi SAW menyatakan, menjelaskan bahawa orang yang menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa ini, dia mendapat pahala seumpama orang yang berpuasa itu. Berarti kalau dia berpuasa, dia dapat ganjaran dah tu sah. Ganjaran dia berpuasa, dia menyediakan makanan untuk orang berpuasa, ganjaran orang berpuasa tu pun dia dapat seumpama dia tu, berganda-ganda. Bagaimana sekiranya melibatkan 100 orang atau 1000 orang atau sebagainya, maka berganda-gandalah kurniaan ganjaran yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan amalan ini. Kemudian antara amalan-amalan lain yang dituntut kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, menjadi kelaziman beliau membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya sekali sehari. Itu menjadi kelaziman Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kita mungkin tidak ada kekuatan untuk buat macam ni lah. Kalau tebing-tebing buat pun mungkin tak boleh buat benda lah. Itu pun kadang-kadang belum tentu kita boleh selesai. Tapi Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, dari satu segi ia merupakan karamah, kekeramatan yang digunakan Allah kepada beliau ini, dapat mengkhatamkan Quran sekali setiap hari. Tapi di bulan Ramadan beliau menggandakannya, sehingga 2 kali sehari beliau mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana beliau baca, ini hal yang mungkin kita suka nak faham, tapi kita anggap itu sebagai satu perkara yang khariqun lil adah, perkara yang menyangga yang ada kebiasaan, yang pada istilah kita hari ini orang panggil keramat, karamah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi apa yang nak dijelaskan bahawa salah satu keutamaannya, antara amalan-amalan utama yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Demikian juga berzikir, melaksanakan ibadah zikir dan sebagainya. Baik, kemudian antara perkara-perkara lain lagi bersangkut paut dengan amal ibadah puasa Ramadan ini, kita dilarang melakukan perkara-perkara tertentu
Memang larangan ini larangan yang kita dilarang melakukannya sepanjang masa. Tetapi di bulan Ramadan ini bulan riadah, keutamaannya kita jaga diri kita daripada terlibat melakukan larangan ini, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Sekalipun larangan itu bersifat umum, yakni kita dilarang daripada melakukannya pada bila-bila masa. Antaranya iaitu bermusuh-musuhan dan berbeci-becian. Kerana Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa ini adalah perisai. Iza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wala yajhal wa iza apabila dia ni telah dimusuhi ataupun sedang berbalah dengan seseorang, falyakul inni shaim, hendaklah dia selesai, dia mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara itu dengan mengatakan aku ni yang berpuasa. Iza khasamahu ahadun falyakul inni shaim. Jadi Nabi kata, iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus, jangan dia berkata-kata dengan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang kotor ni kata-kata yang buruk, kata-kata yang berdosa, mengumpat, memfitnah, mengkeji, memperbodohkan orang sebagainya, elakkan. Sekalipun ini larangan yang merupakan larangan pada setiap masa, maka bulan Ramadan lebih utama kita dituntut supaya menjaga, supaya jangan sampai ungkapan lidah kita ini terlibat dengan ungkapan-ungkapan yang disebut sebagai ungkapan yang kotor tadi. Fala yarfus wala yafsuk. Kemudian jangan dia melakukan perkara-perkara yang disebut sebagai kefasikan, yakni perbuatan-perbuatan buruk yang diulang-ulang, yang dibiarkan berulang kali sehingga menjadikan seseorang yang melakukannya sebagai fasik. Sekalipun larangan ini merupakan larangan yang umum pada bila-bila masa, maka bulan Ramadan ini sangat dituntut untuk jaga benda ni. Kerana kita tahu Ramadan ini adalah merupakan bulan riadah, latihan, berlatih untuk mengawal. Wala yarfus wala yafsuk wala yajhal, jangan dia melakukan kerja-kerja bodoh. Yang ni kerja bodoh ni kerja yang menurutkan hawa nafsu, yang mengakibatkan tindakan dia tu melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Itu panggil kerja-kerja bodoh. Dia nak marah, bila nak marah dia bertindak dengan tindakan-tindakan yang boleh melukakan orang, mencederakan orang, menyakitkan orang dan sebagainya. Itu kerja-kerja bodoh. Dinamakan kerja bodoh ni kerana kerja menurutkan hawa nafsu. Bila hawa nafsu tu menguasai diri manusia, akalnya akan jadi pendek, maka itu dikatakan bodoh. Jadi kerja-kerja bodoh ni kerja yang didorong oleh penguasaan hawa nafsu yang menyebabkan manusia bertindak secara bodoh. Jangan dilakukan ini. Wa iza syatamahu ahadun, bila seseorang itu mencela dia, au qatalahu, ataupun berbalah dengan dia, bermusuh dengan dia, falyakul inni shaim, jangan dia mengikutinya, jangan menurutinya, hindarkan diri dengan cara dia mengatakan, menyedarkan dirinya atau mengatakan aku ni berpuasa. Jadi demikianlah antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita jaga sepanjang kita melaksanakan amal ibadah puasa bulan Ramadan ini. Itu antara aspek-aspek syariat secara kasar lah berkaitan dengan amal ibadah puasa ini. Dan saya nak menyentuh sikit tentang aspek puasa sebagai tarekat. Puasa kita ini bila kita laksanakannya sebagai satu ibadah, itu dilihat sebagai aspek atau sudut syariatnya. Tetapi hendaklah kita sedar bahawa syariat yang diperintahkan Allah kepada kita ini, dia juga kalau dilihat dari sudut lain, dia menjadi tarekat. Dan ini dapat kita lihat kalau kita perhatikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia,
Ya ayuhan nasu ubudu, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah yang dilakukan oleh manusia ini, dia akan menyumbang kepada takwa, membawa kepada takwa. Maka membawa kepada takwa itulah yang dikatakan tarekat, yang membawa kepada manusia lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah, lebih hampir dengannya, lebih mendalam hubungan dengannya. Maka itu dinamakan sebagai tarekat. Jadi ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah secara umum ada sudut tarekatnya itu. Termasuklah ibadah puasa ini yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, seperti yang disebut pada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu melaksanakan ibadah puasa, yakni puasa Ramadan ini, sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ibadah puasa ini menyumbang kepada takwa, yakni membawa manusia menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah, lebih hampir kepadanya, lebih mendalam kefahaman dan keyakinan terhadap Allah. Semua ini adalah tarekat. Lalu bagaimana puasa ini menjadi tarekat yang boleh membawa manusia mendekati Tuhannya, lebih bermakrifat terhadap Tuhannya? Jadi kita kena lihat apa itu takwa. Takwa, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih di dalam Minhaj Al-Abidin, takwa ini dia ada 3 tahapan, dia ada 3 tingkatan. Satu tingkatan iaitu melaksanakan ketaatan dan ibadah yang zahir, seperti bersolat, berpuasa, berzakat dan sebagainya. Melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan yang bersifat zahir, itu tahapan takwa yang pertama. Yang kedua, kata Al-Ghazali, iaitu dia melibatkan perasaan hati, merasa khusyuk, merasa takut kepada Allah, merasa hebat kepada Allah, yang dinamakan sebagai khasyah. Ini juga sebahagian daripada makna takwa, kata Ghazali. Jadi takwa yang kedua ini melibatkan perasaan manusia, roh, jiwa manusia, merasa khusyuk, merasa hebat, merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala, perasaan dalaman manusia. Yang ketiga, kata Ghazali, melibatkan rahsia batinnya, iaitu apabila pandangan kalbu manusia hanya melihat kebenaran Allah, lalu dia tidak lagi memandang kepada makhluk ini. Itu yang agak khusus dalam takwa. Bagaimana puasa ini boleh membantu kita untuk mencapai takwa ini, sehingga puasa itu menjadi tarekat? Apa kuncinya? Kunci puasa ini menjadi tarekat, kuncinya senang. Kuncinya dapat kita faham daripada hadis Nabi SAW, yaitu Nabi bersabda, man shoma ramadana, shoma tadi ada riwayat lain man qama, itu bahagian menghidupkan malamnya, tapi bahagian puasanya man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dorongan iman dan atas penelitian dan harapan yang tinggi, maka diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Ulama ada yang berbeza pandangan, bercanggah sikit dalam menentukan dosa apakah yang terampun disebabkan kerana ibadah puasa ni. Ada yang mengatakan dia melibatkan dosa-dosa kecil saja, itu mungkin satu pandangan. Tapi ada di antara mereka itu menyatakan termasuk dosa-dosa besar, terampun. Tapi bagi siapa? Orang yang menghayati ibadah puasanya dengan berasaskan dua perkara itu, iaitu imanan wa ihtisaba. Apa arti imanan?
yakni dia laksanakan ibadah puasa tu atas dasar mengabdikan dirinya kepada Allah, atas kesedaran bahawa kita ni manusia, hambanya, makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala itu Tuhan pencipta segala-galanya, yang mengatur segala-galanya. Maka kita ini melaksanakan semua ini kerana kita diperintahkan oleh pencipta kita atas dasar dorongan iman. Jadi dia menjaga diri dia, tak makan, tak minum, dan menjaga diri dia daripada perkara yang dilarang, yang membatalkan puasa. Tidak ada dorongan lain kecuali kerana mengabdikan dirinya kepada Allah. Perbuatan itu dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu imanan, didorong oleh iman. Bukan kerana nak daya, bulan lain payah nak makan ni, bulan puasa boleh sikit, tapi tujuan besar dia nak kurus badan dia, tak jadi. Sekalipun itu manfaat yang dia dapat, tak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi pendorongnya, maka tidak lagi atas dorongan imanan, dia didorong oleh sebab-sebab lain. Ataupun kerana memang tak ada pitih dah. Ada pitih pun tak ada pitih, molek baru, kena molek baru, tak ada pitih ni. Jadi puasa lalu dah senang, sudah molek, kita tak ada pitih. Tu ada orang buka pula pergi makan sekali orang, ada apa. Jadi apa-apa dorongan yang lain daripada melaksanakan kepada Allah itu tidak termasuk imanan. Jadi orang yang mendapat manfaat ini, terampun dosanya, yang menurut sebagian ulama termasuk dosa-dosa besar itu, orang yang laksanakannya tak dasar ini imanan. Dia buat semua ini semata-mata keyakinannya kepada Allah, bahawa dia tak jaga makan minum, memang ini diperintahkan Allah, aku lakukan ini kerana mengabdikan diriku kepada Allah. Itu imanan. Wahtisaba, perkataan ihtisaba ini mengandungi beberapa pengertian, antaranya harapan yang tinggi, ataupun dengan perkiraan, dengan kehadiran hatinya, perkiraan hatinya, harapan dirinya itu. Dalam bahasa mudah ke, dia melaksanakan ibadah puasa dengan perhayatannya, akalnya ikut sekali, perasaannya ikut sekali dalam menghayati puasanya. Itu ihtisaban. Jadi dengan arti orang yang melaksanakan ibadah puasa dan menghayati puasanya itu dengan akal dan perasaannya, inilah orang yang kalau dia berpuasa atas dasar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi puasa seperti inilah yang dikatakan puasa yang menjadi tarekat. Lalu bagaimana ketika seseorang itu berpuasa? Perkara asas yang akan dirasa adalah lapar dan dahaga. Itulah perkara asas, lapar dan dahaga. Dan semua ini menyumbang kepada perasaan letih, dorok, tak bermaya, tak bertenaga. Semua ini akan membawa kepada suatu perkara, suatu hakikat. Lapar, dahaga, patu letih, dorok ni, semua ini kalau diusuli, dia akan bawa manusia kepada satu hakikat yang menjadi pintu besar untuk manusia memasuki hadirat Allah, iaitu pintu menyedari hakikat diri yang serba kekurangan dan berhajat kepada Allah. Manusia dikala sihat tak berasa perlu kepada ubat, tak berasa sebab dia sihat. Manusia bila kenyang, cukup makan, tak berasa perlu kepada makanan, tak berasa. Manusia bila selamat, tak ada masalah, tak ada halangan, tak berasa perlu kepada penjagaan, pemeliharaan. Bila manusia terasa hakikat dia bergantung kepada sesuatu untuk memenuhi keperluan dia ni, bila dia lapar tak ada makanan, bila dia sakit tak jumpa obat, bila dia terancam dan tak tahu nak jaga diri, nak jaga keselamatan diri mana, tak tahu nak pelihara diri, sangat terancam diri, baru dia pada waktu itu dia sedar bahawa dia perlu kepada penjagaan, dia perlu kepada rezeki, dia perlu kepada kesihatan yang dikurniakan Allah. Itu hakikat dirinya sebenar. Jadi dengan menerusi makan dan minum ini, dia akan membawa manusia kepada satu hakikat, sedar diri bahawa manusia ini hakikat sebenarnya seperti yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina, yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu
Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semua ni, hakikat sebenar kamu ni miskin, fakir, yang ni tidak memiliki apa-apa, dan semua benda kau bergantung kepada Allah. Itu hakikat diri setiap manusia. Kamu tak memiliki apa-apa, sezarah pun tidak memiliki apa-apa. Semuanya kau berhajat bergantung kepada Allah yang mengimdad, yang memberikan kelangsungan hidup bagimu, yang memberi rezeki kepadamu, yang memanjangkan umurmu, yang memberikan keperluan-keperluanmu, dan segala-galanya kau perlukan itu ditunaikan, diberikan oleh Allah. Itulah hakikat diri manusia. Jadi bila manusia berpuasa dan merasai kelaparan, merasai dahaga, merasai hakikat ini, dia akan mengingatkan kepada hakikat tu. Tapi semua ini tidak akan berhasil kecuali orang yang berpuasa atas dasar imanan wahtisaba, baru dia akan dapat. Jadi dia menghayati masa dia puasa, dia rasa lapar, dahaga dia teringat, dia sedar hakikat tu. Jadi dia memerlukan kepada ilmu dan memerlukan kepada berfikir. Tapi kalau kita tidak ada renungan fikiran pada waktu kita lapar, kita dahaga, kita dorok, tidak ada akal kita merenungi perkara ni, maka puasa kita tidak ada aspek tarekatnya, hanya aspek syariat sajalah. Dia tak akan bawa kita kepada mengenal hakikat diri. Antumul fuqara, kamu sebenarnya tak ada milik skep yang habuk pun, tak ada milik satu benda pun, semuanya tu kau berhajat bergantung kepada Allah. Tak lagi kau tak ada renungan ini, ihtisaban. Jadi kalau manusia menghadapi puasanya dan kadang dia lapar, dia dahaga, dorok, dia fikir benda ni, dia akan membuka pintu kepada makrifat. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syazili, babul faqri ini, pintu merasa fakir diri ini, sedar hakikat diri sebagai fakir ini adalah pintu yang besar manusia untuk mendekati Tuhannya. Itulah tarekat yang besar untuk manusia mencapai mengenal keagungan Tuhannya, sedar diri itu. Maka sebab itu dari segi syariat, dari segi syariat yang zahir, kita dilarang melakukan sesuatu yang boleh mengurangi merasai lapar dan dahaga ni, dimakruhkan. Kalau dalam mazhab kita ni dimakruhkan untuk kita mandi selepas daripada gelincir matahari itu, lepas zuhur ke atas tu dimakruhkan, kerana dia boleh menghilangkan hikmah itu, hikmah yang menyedarkan kita hakikat antumul fuqara'u ilallah, menghilangkan hikmah itu. Demikian juga apa-apa saja yang kita lakukan yang boleh menghilangkan hikmah itu adalah sesuatu yang sepatutnya tidak dilakukan. Sebab apa? Kerana merasai lemah, dorok, lapar, dahaga itu sebenarnya itu yang dikehendaki. Tetapi bagi nafsu kita memang tak nak lah dorok, lapar, dahaga, nisbah kepada nafsu kita sangat tidak disukai. Tetapi dalam perjalanan makrifat manusia, itulah laluannya. Jadi orang yang memahami perkara ni, dia tidak akan memandang buruk lagi aspek ini, dan dia akan tahu inilah hikmah di sebalik puasanya itu, untuk menyedarkan diri tentang hakikat diri sebenarnya itu, yang akan memahamkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kesedaran diri terhadap hakikat fakir diri ini, kesedaran inilah yang akan membuka pintu makrifat hatinya itu untuk menerima pedoman hidayat Allah, menerima suluhan ilmu laduni, menerima kurnian-kurnian Allah yang berbagai-bagai, yang memahamkan dan mendekatkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dalam ibadah puasa juga yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, faktor-faktor yang membuka pintu untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat besar. Disebut di dalam hadis, apabila masuknya Ramadan, sufidati syayatin, dibelenggu, diikat setan-setan itu.
Masuk bulan Ramadan, bulan yang manusia, bulan yang kita difardukan, diwajibkan melaksanakan ibadah puasa ini, syaitan itu digari, yakni dihalang, diikat, dihalang daripada melakukan tugasan aslinya, iaitu mengganggu manusia. Antara punca kenapa manusia ini rosak kalbunya, terhalang kalbunya, terhijab kalbunya daripada memahami Allah secara yang lebih mendalam, kerana pengaruh-pengaruh syaitan ini. Dalam hadis disebut, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama lanazaru ila malakutis sama. Kalaulah tidak kerana setan-setan ini berkerumun menutup pintu jiwa manusia, pintu kalbu manusia ini, kalau tidak kerana setan ini ramai dak lalu, banyak dak lalu duk tutup tu, nescaya mata hati manusia tu, basirah manusia tu dapat melihat rahsia ketuhanan Allah. Tapi disebabkan banyak sangat benda tu, jadi tak nampak, terdendeng. Maka manusia melihatlah alam semesta pada fiziknya semata-mata, pada zahirnya semata-mata, yang sedangkan asalnya alam semesta ini adalah cermin manusia melihat rahsia Tuhannya, tapi terdendeng. Kenapa? Kerana antara pengaruh nafsu-nafsu setan ini. Dan Allah Ta'ala telah memberi kemampuan kepada makhluk ini untuk mendekati manusia, bahkan masuk sampai ke dalam, menerusi saluran darahnya. Di dalam hadis yang sahih dinyatakan, inna syayatina yajri min ibni adama majra dam. Sesungguhnya setan-setan ini berjalan mengalir masuk ke dalam tubuh manusia ini ikut saluran darah dia tu. Kata Al-Ghazali dalam Ihya, fadayikuha bilju' atau bisaum. Sempitkan dia. Nak tutup terus tak boleh, tutup terus mati pula kita ni. Sempitkan dia supaya laluan dia tak laju. Kalau jalan lebuh raya tu luar, sedap je tembus, cepat sampai. Tapi kalau sibuk jalan tu sepik, lambat sikit. Itu yang boleh diusahakan. Sempitkan dia, kata Al-Ghazali. Tayikuha bilju' bisaum. Sempitkan dia dengan lapar, dengan berpuasa, ibadah puasa. Sempitkan dia, jadi gangguan tu kurang. Maka dalam ibadahnya itu lebih membantu untuk manusia itu melaksanakan ibadah puasanya itu, yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah kalau dilaksanakan dengan sebaik-baik, dengan dua dasar tadi, imanan wa ihtisaban. Satu lagi yang saya nak sebut, bagaimana puasa ini menjadi pintu untuk manusia menghayati, mengenal Allah secara yang lebih mendalam, iaitu sebagai satu tarekat, iaitu manusia juga antara laluan manusia untuk mengenal penciptanya adalah dengan jalan mengenali nikmatnya, mengenali nikmat kurniaannya. Berapa banyak nikmat yang dikurniakan kepada kita dalam tempoh yang sangat panjang, tapi kita lupakan. Maka menyedari nikmat-nikmat yang dikurniakan ini adalah salah satu lubang, salah satu pintu yang boleh membawa manusia mengenal dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jalan mengenali nikmat-nikmatnya itu, menyedari nikmat-nikmatnya itu. Tapi bagaimana manusia boleh menyedari nikmatnya? Maka salah satunya dengan cara berpuasa. Nabi SAW bersabda, lisaimi farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ini dia akan mendapat dua kegembiraan. Satunya ketika dia berbuka, dan yang satu lagi ketika dia menghadap kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendapat kegembiraan di dua ni, orang yang berpuasa ni. Baik, kegembiraan yang pertama itu farhatun inda iftarih. Apa artinya? Dia mendapat kegembiraan. Kenapa kegembiraan? Iaitu orang yang tengah kelaparan tiba-tiba dihidangkan dengan makanan. Sudah tentu sangat terasa makanan tu. Kita makan dalam keadaan kita kenyang, dengan kita makan dalam keadaan kita lapar tidak sama. Jadi makanan yang kita kecapi, yang kita rasai pada waktu kita lapar itu lebih bererti. Dan itulah yang akan menyedarkan kita tentang nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyedarkan
yang memahamkan kita tentang nikmat itu. Tapi semuanya tidak akan berhasil kecuali orang yang menghayati puasanya dengan dasar tadi itu, imanan wahtisaba, kerana dorongan iman dan kerana dorongan akalnya, penghayatan akal dan hatinya diikuti sekali. Dengan arti pada waktu kita sedang menghadapi puasa ni, di penghujungnya tu, petang tu semakin letih, semakin lapar, tiba-tiba kita menikmati makanan, akal kita menghayati sekali banyak nikmat, memikirkan itu, merasai itu. Itulah yang membuka pintu kepada makrifat, itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan itulah jalan takwa, itulah tarekat, sehingga kita sangat terasa nikmat kurniaan Allah kepada kita ini sangat banyak. Kesedaran kita terhadap nikmat itu, dia akan berjangkit kepada nikmat-nikmat yang lain. Sedar dosa tu, dia akan menyedarkan yang lain lagi. Sebagaimana aku sangat terasa dengan nikmat makan yang aku rasa ni, maka demikianlah hal lain-lain lagi ni. Dengan nikmat-nikmat harta benda, dengan senangan, kemewahan, dia akan jangkit dengan sendiri. Terbuka habis hal lain. Itu pintu manusia mengenal penciptanya. Dan akhir sekali hari ini, iaitu penghayatan Ramadan yang khusus. Kerana Ghazali sebut orang puasa ni ada 3 tahapan. Bukan Ghazali saja, bahkan ulama tasawuf yang lain pun. Ada puasa yang awam, ada puasa yang khusyuk, ada yang khawasul khawas, yang lebih khusyuk lagi. Maka yang ujung tu kita dapat lihat penghayatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kunci penghayatan puasa yang penghujung? Iaitu tawajuh. Apa itu tawajuh? Menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan 10 hari terakhir Ramadan, Nabi mula melaksanakan iktikaf menurut ahli fiqh, khalwat menurut ahli tasawuf. Nabi mula menyendiri dan mengasingkan diri dan menumpukan perhatian kepada Allah. Semua itu dalam istilah tasawuf dipanggil tawajuh, menumpukan perhatian ingatan kepada Allah. Sama ada dengan jalan solat, atau jalan baca Quran, ataupun dengan jalan zikir, dengan bermacam-macam jenis, tak kira lah. Yang penting hati kita tertumpu ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah ini, mudah-mudahan kalbu kita menjadi jernih, kalbu kita menjadi lebih bersih. Lalu bersedialah untuk menerima limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima ma'rifatnya, menerima suluhannya, menerima tajalliatnya, dan bermacam-macam lagi. Cuma baliknya hak ujung tu payah sikit, sebab kita ditarik oleh dorongan untuk bersedia menghadapi hari raya. Tu cuba besar sikit. Jadi fikiran untuk mentawajuh hati kepada Allah tu terganggu dengan baju, dengan kuih dan macam-macam lagi lah. Masing-masing punya kadar lah. Cuma itulah yang lebih penting, bahawa puasa kita ini sebenarnya adalah tarekat, bukan saja satu syariat ibadah yang kita laksanakan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah, tapi dia juga adalah pintu pembuka makrifat ke manusia lebih dekat kepada penciptanya. Dan semua ini tak akan berhasil kecuali orang yang menghayati puasanya atas 2 dasar tadi, imanan wahtisaba. Jadi sekadar itulah saja yang saya rasa nak saya kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat kepada semua kita semua dan membantu kita untuk menghayati puasa kita pada kali ini. Mudah-mudahan puasa kali ini menjadi puasa yang paling bererti dalam hidup kita. Demikianlah puasa-puasa yang akan datang kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.